Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Azli Nawawi daripada UTHM. Okay. So hari ni kita akan cover chapter seterusnya untuk kursus pemantapan pengajaran dan pembelajaran anjuran CAT UTHM. Ini di bawah subjek pembelajaran. So chapter ni tajuk dia lah pembangunan bahan pembelajaran digital. So ni e-content lah. So ni adalah jabatan saya di Global. Dan ni chapter yang saya paling suka sebenarnya. Okay, saya paling suka. Okay, so cerita pasal content lah, cara nak develop video, nak develop orang kata graphic design, animation. So these are ini minat saya lah, saya suka buat. Okay, jom. Okay, so ni saya punya pengenalan lah. Nama saya punya jawatan dan saya juga di Global. Okay, bolehlah tengok pelan-pelan. Okay. So untuk topik ni kita akan cover 3 subtopik, iaitu pertama sekali aplikasi pembangunan dan bahan pembelajaran dan pengajaran digital. 4.2 pembangunan bahan pembelajaran digital interaktif. Ini pun menarik juga. Yang ketiga pembangunan bahan gamifikasi. Okey. So yang pertama aplikasi pembangunan bahan pembelajaran digital. So macam e-content development lah. So apa dia tools yang kita perlu guna untuk develop e-content macam video, animasi dan sebagainya. Okay. First kita akan mula dengan reka bentuk grafik. Okay. So grafik untuk yang beginner lah. Kami anggap staff-staff ni tak ramai lah yang reti guna PowerPoint. Bukan PowerPoint, Adobe Photoshop. Okay. So yang tu agak detail dan komputer nak kena hebat lah. So sekarang kita showkan Canva. Kita showkan Canva sebab apa? Dia tak ada software pun. Okay. Dia just kita buka kita punya browser Google Chrome, kita type canva.com, kita login atau sign in. Lepas tu kita buat kerja kat situ. Dia boleh di foto cantik. Dia punya graphic design dia sebabnya dia punya template tu direka oleh graphic designer yang tersohor. Okey, tersohor. Okey. So kita boleh buat dan download. Dia ada yang free template dengan ada yang berbayar. Tapi yang free tu dah cukup lah untuk kegunaan kita punya harian lah. Tu pun dah cantik. Okay, ambil masa lah nak belajar sampai buat cantik. Tapi simple. Okay, bukan dekat komputer, dekat telefon pun ada Canva. Jadi kami sangat recommend Canva. Dah 5 tahun memang kami asyik buat kursus ni lah setiap tahun. Okay, makin lama makin ramai lah yang pandai. Kami suka lah macam tu. Okay, so grafik. Pertama kami recommend Canva. Sebab aku kata bagus lah untuk nubis-nubis. Okay. Yang kedua memang yang ni paling tersohor lah, Adobe Photoshop. So this is the best lah. Kalau yang ni designer dekat Global, Cik Syah tu dia pakai yang ni. Tu memang sajak lah dengan dia. Dia designer professional UTHM kan. So dia gunalah. Yang ni lagi hebat lah dia punya capability. Kita boleh buat macam-macam. Dan sangat detail. Dia punya learning curve pun lama sebab dia punya interface memang dahsyat lah. Saya pun tak pandai ni. Jujur lah kata, saya pun nak belajar pun risau yang ni. Okay. Dan komputer nak kena hebat lah komputer. Bukannya komputer biasa-biasa. Dia kena, sebab dia macam berat jugalah nak render dan sebagainya. So, itulah dia Photoshop. The best tapi requirement pun tinggi. Okay, ada juga Paint.net. Yang ni saya pernah guna dulu. Dia buat poster cantik. Dia boleh buat lah. Dia macam Paint tapi lagi advance. Kita boleh buang background. Kita boleh masuk gambar. Kita boleh... dia ada macam... Dia ada juga image editing sikit-sikit lah. Dia boleh buat gradient. Cantik juga sebenarnya. Tapi leceh sikit lah. Leceh sikit. Dan tak ada template. Ni memang start from zero lah. Kita ambil orang kata idea daripada benda-benda lain dan kita buat. Okay, lama sikit lah. Lama nak buat kerja guna Paint.net ni. Saya guna berapa tahun itu Sebelum kenal Canva saya guna Paint.net dan lepas guna Canva dah tak tukar tempat lain dah. Okey, saya recommend sangat Canva. Microsoft Paint. Ni kalau memang orang yang memang kata kaki seni, dia boleh lukis, orang kata guna mouse ke, lukis guna stylus ke, dia punya Paint. Bukan saya lah. Okey. Yang boleh buat seni-seni tu ada orang suka. Okey, kan dekat telefon pun ada banyak apps yang macam tu. So silakanlah. Okay, kalau berbakat. Saya tak adalah. Dan ada juga orang dia guna PowerPoint tau untuk buat graphic design. Dan okey juga. Tak adalah teruk benar. Orang kata boleh lah. Okay, PowerPoint pun orang kata bagus juga. Dia banyak template. Buat video animasi pun PowerPoint okey. Okay, terkejut. Macam cantik. Kalau tengok kat TikTok tu ada yang seorang anak muda ni dia buat transition guna PowerPoint. Dahsyat. Dahsyat lah, dah macam movie. Okay. Kalau pandai PowerPoint is powerful. Okay, PowerPoint is powerful. Tu untuk grafik ya kawan-kawan. Okay, grafik.
So, snapshot grafik, kita perlu juga sunting gambar. Maksudnya gambar yang kita ambil. Kadang kalau gambar ambil daripada Pexels, website yang apa kata tadi OER tu, yang tu dah cantik, tak perlu buat apa. Tapi kalau yang kita ambil sendiri, kadang kita pergi lab, kadang event-event fakulti, event universiti yang kita ambil sendiri guna kamera telefon ke DSLR, kita kena edit, kita kena sunting. Sunting. Biasa ada yang dekat komputer dengan telefon ada Pixlr, pixlr.com. So yang ni dia ada web apps, dia ada apps telefon. So kita boleh lah main color, tukar color, ubah-ubah. Ni one of the first yang saya guna lah. Boleh lah orang kata. Tapi yang bawah ni best, Adobe Lightroom. The most powerful. Kalau dekat telefon, dia ada yang free version tu, dia ada limitation sikit lah, dia punya features. Tapi still boleh guna, tak ada limitation berapa banyak gambar kita boleh buat. Kalau dekat komputer, software rasa kena bayar ni, Adobe Lightroom. Tapi yang kat telefon pun nice. Kat telefon dah cantik, okay? Dia dah boleh buat lawa tau. Dia selain pada boleh kita kata color correction, kita boleh tukar color grading. Siapa hebat color grading ni? Saya tak pandai sangat lah, boleh sikit-sikit lah. Color grading kalau pandai buat memang awesome. Jadi macam gambar dalam majalah yang dekat overseas tau. Okay, lawa gila lah. Lepas tu kita boleh color macam kalau kita ambil gambar pemandangan, color langit kita biru dia, kita boleh kontrol, rumput hijau boleh kontrol, kulit-kulit orang, kalau ada color merah bunga kita boleh kontrol terang gelap, dia banyak parameter dia. Okey. Yang ni advanced, dia ada preset. Preset tu powerful. Okey, ni best. Memang best. Saya dah guna ni kalau kat saya punya telefon saya guna ni lah. Okey, dah tak tukar. Best. Okey. Snapseed ni saya guna sebelum saya guna Lightroom. Ni Google punya. Boleh lah. Okey. Not bad. Sampai sekarang guna, tapi kadang-kadang ni pun banyak tools. Dia boleh blur yang biasa, yang color-color yang adjust tu memang ada lah. Dia boleh blurkan belakang, tambah teks, bagi lawakan sikit muka. Banyak. Boleh adjust mata. Okey, best. PixArt pun baru sekarang, tengah glamour. Sebab dia boleh buat macam, dia dah boleh buat macam Photoshop tau, tapi dekat telefon. Ni kalau tutorial tengok gempak-gempak lah dia buat ni. Dia PixArt pun tengah glamour. Orang guna sekarang. So ni apps untuk sunting gambar sahaja. Okey, sunting gambar. Okey. Dan yang ni yang penting sekarang zaman buat video ni, untuk sunting video. Okey, biasa yang kita recommend ada komputer dengan telefon lah. So yang ni yang saya tahu setakat ni lah, yang biasa saya dan kawan saya guna. Okey. First kali jangan terkejut, Canva. Canva buat video nice. Okey, nice. Saya buat montage tau guna telefon, guna Canva. Kalau video yang banyak tulisan tu, Canva is one of the best. Sebab tulisan, Canva ni selalu untuk graphic design. Kita boleh buat presentation. So, buat tulisan dengan design template tu dia dah hebat lah. Tapi bila jadi video, okey, dia dah jadi up level. Lain sikit. Yang bestnya Canva ada dekat komputer ni. K komputer, T telefon. Canva dah ada dekat komputer dengan telefon. Ni. Saya sekarang guna Canva kat telefon sahaja. Komputer malah nak buka. Sebab anak kecil dia banyak kerumun. Okay. Canva highly recommended untuk video. Tapi kurangnya buat video kat Canva ni, dia punya transition tak berapa ada. Yang letup-letup tak ada. Okey, stiker ada. Dia tak ada yang efek tu, tak ada. Lepas tu dia punya transition yang apa? Superimpose sebagainya tak ada. Dia tak boleh overlay. Still ada limitation lah. Okey, dia tak ada color grading, tak ada. Tapi just untuk orang kata, kalau kita nak buat video ala-ala PowerPoint, bukan biasa montage kan macam PowerPoint punya template nak. Yang tu okey. Dan kita compile dekat tempat lain. Okey. So tu Canva. Okey, komputer pula, kalau komputer kami di Global recommend VSDC. Sebab apa? Sebab dia free, dia ringan dan dia banyak features yang kita boleh buat. Dia adalah antara one of the best video editing yang ada. Yang free lah komputer. Okey. Learning curve jauh sikit tapi boleh. Okey, boleh. Kami dah 3 tahun Cik Syukri ajar. Okey, VSDC. Okey, minta maaf. Kita ada juga KineMaster. Yang ni telefon, kami punya penceramah Dr. Huda dia ajar guna KineMaster. Okey. Dia KineMaster ni dia macam VSDC tapi bersih telefon. Ini features pun kaya tuan. Ini hebat juga ni. Ada bersih free dengan ada bersih bayar. Bersih free pun dah cukup lah untuk harian punya video. Tu KineMaster. Tetapi saya sekarang saya CapCut punya user. CapCut ni setakat ni kalau tengok dekat Androidnya market tu, Google Play tu, nombor 1 video editor adalah CapCut. Dia dengan TikTok lah berlawan dua-dua orang tu. Okey.
CapCut best sebab apa? Sebab kita boleh edit masuk video, kita boleh buat color grading, kita boleh buat transition, kita boleh masuk text, kita boleh masuk kita punya voice, boleh masuk lagu, boleh masuk tipe-tipe lagu ada layer, okay? Boleh masuk overlay, kita boleh letak video lain atau video lain. Wah, banyak. Banyak. Tapi bila kita buat video yang banyak tulisan atau banyak overlay, dia akan sangkut, lag. Tak best sikit lah. So apa saya buat kalau buat montage, saya combine. Saya yang tulisan saya guna Canva, yang orang kata untuk lawa-lawa punya transition guna CapCut. So bila combination dua tu, pam, dia jadi bomb. Cantik lah. Cantik. Okay, campur pula background video yang saya ambil dekat Pexels, which is wah, amazing lah. Okay, CapCut dia ada macam gambar dia VN. VN ni bagus juga. Dua-dua ni VN CapCut dia tak ada watermark. KineMaster saya tak ingat. Okay, so VN ni sama, dia macam orang kata budak sekarang punya style. Okay, so dia quite nice jugalah. Okay, best juga. Filter banyak, menarik. Lepas tu ada Viva Video, telefon sahaja. Yang ni saya punya first video editor. Boleh lah, okay. Boleh, orang kata banyak agak benda boleh buat. Okay, banyak boleh buat. Lepas tu ada Quick by GoPro. Ni adalah yang paling senang. Ni kawan-kawan. Buat video kat telefon paling senang. Ini dia. Sebab apa? Sebab dia ada template yang dah boleh kita, dia macam TikTok lah. Masuk. Lepas tu dia akan compile kan. Template dia tu macam AI tau. Dia dah, kita boleh letak, macam kita letak video yang total dalam 12 minit dalam tu. Kita boleh minta dia compile jadi video 2 minit ke seminit. Kita boleh adjust tau. Adjust. Lepas tu dia ada lagu. Yang ni best jugalah kalau orang kata urgent. Tiba nak kena buat video boss tu, ni one of the option lah. Super urgent dan simple, paling mudah. Tapi yang kata tak fleksibel, dia tak boleh masuk logo. Text dia guna font yang dia bagi je, dia ada tema-tema dia tu je, dia tak ada overlay dan sebagainya. Tapi yang lain memang nice, buat nampak pro lah ni, nampak cantik. Okay. Dan ada juga open shot, saya tak pernah try, minta maaf, komputer. Okay, UTM Skudai punya micro credential, dia ajar ni. Kami dah study, dia kata berat sikit. Okey, berat sikit. Ada InShot ni pun glamour juga. Shortcut ni pun UTM Skudai ada ajar juga dekat Micro Credential. Orang kata ni berat ni. Shortcut berat. Filmora Go saya install, komputer tak boleh bawa. Pada saya berat lah. Filmora Go. Dia ada DaVinci pun berat. Komputer saya tak boleh bawa. Saya punya komputer ni saya buat yang paling orang kata marahin lah. Supaya bila saya punya run, saya anggapkan kawan saya boleh run. Saya kena training aja buat video. So this is orang kata one of the standard dia lah. Okay. Kalau yang tak boleh bawa, kita tak bawa, kita ajar orang dah. Okay. Dan last sekali, VLLO dekat telefon. Yang ni pun nice sebab kita boleh masuk logo, masuk kita punya perkataan, masuk kita punya suara, boleh masuk lagu, kata boleh timpa-timpa. Dia ada guna layer punya mekanisme lah. So ni pun okay. Tapi saya still suka CapCut. CapCut is the best buat masa sekarang. Okay. CapCut is the best masa sekarang. Okay. So ni adalah video editing. Dan ramai orang kata buat video tu susah, ambil masa, betul, memang susah. Tapi kalau dengan cara yang orang kata komunikasi betul, susunan betul, rancangan betul, benda tu akan jadi lebih simple. Lebih simple. Nanti kita bincang lagi lah bila-bila. Okay. Dan korang jangan pandang rendah buat video. Ada setengah orang dia minta kawan buat video, dia bagi tajuk. Kau tolong buat video ini, dia bagi tajuk. Dan dia anggap kawan dia boleh buat semua. Yang tu masalah. Akan jadi disaster. Saya pesan, saya ulang balik. Kalau yang buat macam tu akan jadi disaster lah projek tu. So dia kena turun juga orang tu develop sama-sama dia punya content, storyboard dan sebagainya. Okay, tu video. Okay. Ramai serik tapi bendanya seronok. Okay. Record screen yang sekarang pesyarat biasa buat. Okay, first kali kami baru jumpa. Record screen pertama guna Zoom. Zoom best sebab apa? Kita dah boleh guna untuk video conferencing. Tapi untuk record screen kita boleh buka Zoom. Kita boleh rakam kita punya dan kita boleh present screen dan nampak muka. Dah ada duration 40 minit. Okey tu. Okey. Zoom. Cukup. Okey, tak payah nak install yang lain. Tapi nak editing, kena guna yang tadi punya editor lah. Okey. So, Zoom okey. Lepas tu kita ada ni. Dr. Faiz Ashraf. Kita punya pahlawan ni. OBS Studio. Dia recommend. Ini one of the best. The most flexible. Biasa orang kanak-kanak, budak-budak untuk dia guna untuk game. Orang yang gamers lah. Tapi yang ni kalau untuk PMP pun the best. Dia boleh stream, maksud kita boleh stream dekat Facebook Live, YouTube Live guna ni. Okey, yang biasa orang game buat. Yang kedua, kita boleh buat video content. Video macam sekarang ni saya guna OBS.
Kita boleh buat video, kita punya video pengajaran, dan kita boleh select siap-siap dia punya intro UTHM, apa benda. Dia dah jadi susunan water production. Kita dah susun siap dah kita rakam. Lepas habis tu boleh publish, tak perlu edit. Okay, this one is very, sangat bahagia kawan ni. Ni, kalau pandai ni best gila ni. Banyak benda boleh buat. Kau boleh baca berita ke tau. Okay, FreeCam saya guna sebelum ni. Very nice, tak ada limitation. Tak ada limitation, tak ada watermark, akan tetapi tak boleh rakam gambar kita. Tu kurang satu je, lain semua okey. FreeCam, cantik. Screencast automatic ni kawan saya kata ada masalah, nak kena bayar. Saya tahu, yang tak pernah try lagi. Power source ni pun okey. Kami pernah guna, dia free, tak ada limit. Rasa tak ada watermark, tapi kekurangannya dia adalah web punya ni. Web apps, something like that. Kita guna Java kat kita punya komputer, dekat web punya Java, bila kita install web apps tu kadang ada yang tak boleh run. Okay, so cuba jaya tapi boleh. Okay, ni best, pernah try. Okay, Loom ni kami ada penceramah yang ajar Loom, expert, Cik Hatani dia ajar. So Loom pun okey, tak tahulah apa dia punya syarat sekarang, tapi nampak okey je. Cik Hatta pakai, tak ada masalah. Okay, Bandicam ni ramai student saya guna untuk present dia punya projek. Bandicam ada lagi satu, aiskrim ke benda. Okay, so banyak. Kalau tengok screencast ni banyak. Okay, letih lah nak list kan, tapi banyak. Okay, so ni adalah cara paling mudah buat video. Okay, cara paling mudah untuk buat konten, nak mengajar-ngajar. So ni record screen, highly recommended. Sebab apa? Record, edit sikit, boleh terus publish. Kalau kita buat animasi ataupun video daripada raw, kita shoot dan buat video, yang tu memang lama. Kalau video yang kita shoot, video lab, tiba nak buat video makmal, berjam kawan, berjam. Okey, berjam. Kalau kita tak laki dalam 2-3 hari baru siap. Tapi kalau buat animasi, lagi lama. Animasi lagi lama. Okey. Animasi. Ini memang lama. Saya pun kena serik. Okey. Animasi lama sebab kita kena, kita tengok sebelah ni, okey, kaca pautu ni, kita kena setting almost everything kat sini. Okey, ni masuk bila, keluar bila, dia gerak macam mana, tu next scene. Ni scene satu scene, tambah scene, memang penat. Okey. Tapi kalau suka, okey. Okey, ada orang dia buat cantik tau. Okey, kalau tengok dekat TikTok, hebat dia orang ni buat animasi. Okey, tak tahu berapa jam. Macam Upin Ipin tu, kalau kita dapat level macam Upin Ipin tu, aduh, tak tahulah berapa jam. Okey, detail lah. Okey, yang ni Powtoon. Biteable yang bestnya saya pernah try. Biteable dia punya template cantik-cantik, lawa-lawa. Dia punya 3D berkilat-kilat. Tapi senang dan sangat mudah digunakan. One of the easiest in the world. Macam dia cakap, betul, saya setuju. Tapi dia kadang dia guna, nak render, nak guna internet tu lama. Kalau internet slow berjanggut lah, tunggu. Okey. Benime ni Puan Aniza Asri yang recommend. Tak pernah try lagi. Dia macam Powtoon tapi versi telefon. Menarik ni, nak try juga. Sebab kat Powtoon tak ada kat telefon. So Benime ni dia macam Powtoon tapi kat telefon. Dia ada yang macam tangan yang apa, tulis lukis dia ada. Okay, which is quite nice. Dah tengok juga dia buat sikit. PowerPoint ni kita punya pakar dia, Encik Lokman. Okay, Encik Lokman akhir daripada PTM. Okay, ada juga Dr. Nazrul, dia ajar PowerPoint. Buat animasi, lawa. Okay, saya pernah guna. Cik Syahir pun sama, dia ajar benda sama. Cantik. Presentable. So, PowerPoint ni memang dah lawa. Okay, jangan terkejut, Canva pun datang lagi. Canva boleh buat semua kawan-kawan. Canva highly yang kata, Canva versatile betul. Banyak benda dia boleh buat. Okey, macam-macam. Ini penyelamat saya pada banyak projek Canva. Saya memang highly recommend. Okey. Dan juga Protagon ni direkomend oleh Dr. Helmi. Dia pernah jadi penceramah kita. Yang ni best. Kita boleh control karakter tu. Karakter kartun tu 3D tu dia boleh bercakap, kita boleh letak dia cakap apa. Boleh tambah 2 orang dan boleh berborak. Lepas tu yang kelakar dia boleh lempang-lempang, dia boleh gedik-gedik. Dia pergerakan dia tu cantik, real. Saya pernah guna Protagon ni masa buat FTK punya video montage retake tahun bila tak ingat. So karakter gerak tu hidup, kita boleh control. Lepas dia tepuk, dia nak buat apa, dia nak lompat ke. Kita boleh suruh dia lempang karakter lagi satu. Yang ni nice, okay. Cuma dia punya apps tu besar size 100 MB. Dia ada 2, telefon ada, komputer ada. Dua-dua agak besar dia punya tu. Nice lah. Dan dia ada yang template bayar dan free. Free pun boleh guna dah, tak masalah. Okay.
So tu je untuk video kali ni. Maaf kalau anda bosan. Jadi next topik kita akan cover yang ni pula, pembangunan bahan pelajaran digital interaktif. Okey, terima kasih stay sampai akhir. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye.